Bersua kembali. Saudara, sejak berzaman, emas sudah menjadi sebahagian daripada hidup kaum Hawa. Tidak sempurna rasanya andai leher, telinga dan jari manis dibiarkan kosong tanpa dihiasi rantai anting-anting dan cincin. Bagaimanapun, kini peranan emas lebih daripada perhiasan wanita, malah boleh dijadikan aset paling berharga untuk jaminan masa depan. Sekarang, emas boleh diurusniagakan pada harga yang tinggi dan walau apa pun yang berlaku, nilainya tidak pernah susut. Sekarang emas bukan hanya dijadikan perhiasan diri, tetapi pelaburan jangka masa panjang untuk hari tua kerana nilainya yang tinggi dan harga yang sentiasa naik mengikut pasaran semasa. Bualbis hari ini akan memperkatakan mengenai emas pelaburan alternatif bersama dengan tetamu Encik Muhammad Amin Supian, Presiden Serambi Emas Sendirian Berhad. Terima kasih Encik Amin kerana sudi bersama kami dalam BIS Malaysia pada petang ini. Hari ini kita akan bercakap mengenai emas sebagai satu pelaburan alternatif. Jadi kelebihan emas itu ialah selain daripada kita tahu sebagai kaum wanita menyukainya sebagai satu perhiasan dan sebagainya, tetapi ada kelebihannya daripada lain-lain batu dan sebagainya. Ya, boleh terangkan tentang kelebihan emas ni? Kelebihan emas ni dia memang kalis inflasi, kan? Yang penting tu kalis inflasi, dan dia sentiasa bernilai kerana ianya adalah logam yang hebat, logam berharga. Yeah. So benda yang berharga ni orang akan simpan. Dia takkan diletak di mana-mana. So disimpan di dalam bank ataupun simpan sendiri. So nilainya akan naik mengikut tiap-tiap tahun. Selepas dibayar zakat tu, dan emas tu akan naik. Yeah. Kan? Jadi kelebihan-kelebihan lainnya tu, bila waktu perang dunia ni kira dah habis pun, hancur macam keadaan negara Arab tadi, orang pun bawa lari benda yang berharga tu, emas yang dibawa lari. Dia tak bawa lari dia punya tanah, dia bawa lari tak ada. Kan, dia bawa lari barang berharga. So emas ni adalah satu simbol kekayaan pada setiap orang di dunia ni. So antara orang miskin dan orang kaya, jurang perbezaan dia adalah emas yang dipunyai oleh individu tu, sama ada sedikit atau banyak. Kalau emas ni banyak, digelarlah orang tu orang kaya. Kalau dah terlampau banyak, dia akan menjadi raja ke apa ke. Tapi kalau makin lama makin ramai orang beli, makin bagus, because tiap-tiap tahun ramai orang akan bayar zakat. 2.5% tu adalah untuk membangun rumah, kan? Jadi kenalah dengan dia punya logam yang mulia ni tadi, kan, memberi kemudahan pada masyarakat, kan. Jadi sejak bila masyarakat Malaysia dimula memilih emas sebagai pelaburan, Cik Amin? Sejak 5 tahun lepas lah. Selepas saya rasa Tun Dr. Mahathir ada initiate kan benda ni, kan, pada 7-8 tahun lepas, tapi kurang promosi. Kan? Jadi 5 tahun lepas saya mula mempromosikan Mas Jongkong ni, gold bar, kan. Mas Jongkong tu pun diambil daripada nama Mas Hong Kong, datangnya daripada Mas Hong Kong. Jadi orang Melayu dimelayukan jadi Mas Jongkong, kan. So benda ni hari-hari kita suruh orang beli, simpan. Kan. So simpan itulah akan mendatangkan kebaikan kepada individu yang menyimpan tu. Pasal nilainya makin lama makin naik, makin meningkat, kan. Jadi lama kelamaan diterima oleh pihak bank. Sekarang pihak bank di Malaysia pun menerima untuk diletak pada Aranu, digadaikan, kan, dipajakkan tu tadi, dan dikeluarkan duit 65%. Jadi pada usahawan, kalau ada duit katalah dalam 200,000, tak perlu diniagakan duit tu semua. Dibelikan emas, masukkan dalam gadaian tadi, gunakan duit daripada gadaian tadi, 70% ke 65% diniagakan, kan. Lebihannya tu tadi, emasnya tu tadi dijadikan sebagai pelaburan lah. Disandarkan pada bank, dia akan naik juga. Disandarkan, niaga dia tu disandarkan pada emas di dalam Aranu. Jadi dua-dua dia dapat. Niaga dia dapat, simpanan emas di dalam Aranu tu tadi bila naik, dia pun ikut naik. Jadi apa peranan Serambi Emas
di dalam perniagaan ataupun pelaburan emas ini? Serambi Emas ni sebenarnya pedagang biasa, pedagang emas biasa, kan. Tapi kerana perniagaan emas ni daripada zaman Mesir dulu hingga sekarang, perkataan-perkataan tu yang berubah, kan. Kalau dulu orang panggil pedagang emas, sekarang ni dia orang panggil gold trader lah, kan. Gold trader pasal pahaman kita tu banyak pada London lah, because London ni is a business center dekat dunia ni. Sebab untuk tu emas. Untuk emas. Sebab tu duit dia 1 pound bersamaan RM7 duit Malaysia. Kan, paling tinggi lah. Paling tinggi. Kan? Dia stabil je. Dia stabil, kan. And then memang kat situlah berkumpulnya 6 bank yang besar tu. Nova Scotia, Standard Bank, Rothschild, Barclay. Ini semua yang menentukan harga emas hari-hari, kan. Jadi London dah diterima sebagai business center daripada zaman Christopher Columbus lagi, kan. So London is a business center for gold. Ketulinan emas ini 916 ke 999 ke macam mana? Ketulinan emas jongkong ni selepas di refine, dibersihkan, ketulinan dia 0.9999. 4449, kan. Kalau 916 macam yang Cik cakap tu, dia dah jadi bentuk ni. Dah jadi gelang. Dia because 916 tu 91.6%, kan. Emas 7.5% silver dengan copper untuk menguatkan ni gancu dia ni. Kalau tak nanti dia lembut, kan. Jadi bagaimana bagi mereka yang tidak ada kewangan yang banyak tetapi mahu melabur di dalam pelaburan emas sebagai satu pelaburan alternatif? Bagaimana Serambi Emas membantu? Serambi Emas membantu masyarakat untuk memulakan perniagaan. Kita suruh dia kumpul modal dulu, kan. Maksudnya tadi dia kena simpan duit dia dalam bentuk emas. Masa tak cukup lagi, kalau disimpan duit, bila tahun depan inflasi, duit tu pun tak dapat tumbuh. Jadi disimpan dalam Aranu supaya apa yang dia ambil kemudahan tadi, dia akan naik dapat untung juga, kan. So bila dah cukup, dah bayar semua emas tu habis, baru dia mencari peluang-peluang perniagaan yang kata orang tu, kalau peluang perniagaan fizikal ni dalam masa seminggu duit boleh habis. Betul, kan. Jadi emas tu tadi dalam masa setahun tu tadi dia mencari peluang-peluang perniagaan ni. Tak perlu terburu-buru nak yang bekerja ni. Dia dah lah bekerja, dia nak buat part time. Dia ingat berniaga ni 1 jam sehari boleh menguntungkan maksimum yang terlampau banyak. Tak ada. Perniagaan memerlukan tenaga dan fikiran yang betul-betul sihat lah. Kalau dah pencen baru nak berniaga tak payah. Kan, pasal dengan sakit dia itu, sikit dia ni, kan, dan lemah dia ni. Tapi kalau nak simpan untuk pelaburan boleh, kan? Bukan saja untuk memulakan perniagaan, kan, Cik Amin? Itu pun boleh jadi juga. permulaannya banyak mana yang boleh kita mulakan dalam pelaburan emas ni? 500 gram? Berapa banyak yang boleh kita mulakan secara kecil-kecilan? Tengok pada individu tu. Kalau untuk pensioner, saya sarankan dia simpan dalam 100 gram. 100 gram, Serambi akan tambah lagi 200 gram. So dia ada 300 gram simpan dalam Aranu. Kalau tiap-tiap bulan naik 30, tiap-tiap tahun naik 30%, that means ada 3 biji tadi, 30%, 30%, 30%. So 30% daripada 20,000 adalah lebih kurang 30% daripada 20,000. I think sebab dalam 70? 6,000. 6,000. 6 kali 3, 18,000. 18,000 bagi 12, adalah sebulan dalam 1,000 lebih untuk pensioner. Kan? Jadi ini, kalau kita membeli emas, kita tidak boleh masukkan kepada, kalau kita ambil untuk beli untuk diri kita sendiri, maknanya tak, kita perlu simpan atau harus diletakkan di Aranu? Bagaimana cara dua-dua tu pun simpan sendiri, simpan di Aranu. Kalau simpan sendiri tak ada kemudahan. Jadi sekarang ni untuk kita berdaya saing, berdaya maju, kita kena ambil kemudahan yang kerajaan dah bagi ni. Kan, kerajaan dah suruh bank-bank ni buat Aranu, ambillah kemudahan
yang katalah kita nak pinjam 100,000. Dalam masa setengah jam bank akan bagi 100,000. Ya. Kalau konvensional punya pinjaman lambat. Kurang-kurang pun 2 minggu. Tapi ni ditunjukkan je cagarannya, inilah dia namanya pinjaman bercagar. Kan? Jadi tak ada kes penipuan, tak ada kes bisnes dia akan lingkup ke apa, because dia dah sandarkan mas dia. Bank akan nilaikan kesahihan 99 dia. Ini ada sijil semua ya? Semua ada sijil. Kan? Jadi kalau dalam simpanan katalah dalam 10 hingga 15 tahun akan datang, harga 100 gram tu bagaimana akan kita dapat lihat kestabilannya itu nanti kalau kita terus menyimpan 10 tahun setelah saya ditolak cukup. bayar zakat dan sebagainya. 10 tahun saya rasa cukup lah. 15 tahun terlampau kaya nanti. Kan? Because 2002 harga RM36. Sekarang 2012 10 tahun harga dah 200. Jadi 200 tolak RM36, 100 lebih. Lebih kurang dalam 500 hingga 700% 10 tahun. Kan? Dan kalau kita nak jual balik lepas tu, adakah disarankan atau terus disimpan? Disimpan. Disimpan. Pasal Aranu boleh datang dengan surat dia tu. You cakap dekat kaunter nak nilai semula. So dia akan bagi duit lebihan tu tadi. Masnya tetap dalam tu, tapi dia bagi duit lebihan tu tadi pada penyimpan. Kan? Dia ingin tebus balik lah. Dan simpan balik, keluar dia punya lebihan tu tadi. Saya panggil benda tu untung lah. Pada waktu tu boleh dibelikan emas lagi. Betul. Tapi kalau you fikirkan benda tu hutang jadi banyak. Bukan. Pasal emas ni dah harga dah makin naik. Kan? Jadi sebenarnya benda ni pahaman kita lah. Jadi saranan Cik Amin kepada pelabur atau penyimpan yang sedang mencari ruang untuk menambah simpanan atau pelaburan mereka, apakah saranan Cik Amin? Saya sarankan itulah, simpanan tu kita dah tahu nilai equities, nilai duit tu sendiri menurun tiap-tiap tahun. So bukanlah nak cakap semua, kan? Kira macam buka new portfolio, tak pernah simpan emas. Jadi simpanlah 20-25% daripada kita punya portfolio yang ada tu. So kita buka new portfolio for gold. Dan minimum 500 gram ya? Minimum 50 gram. 50 gram paling 50 kecil, gram. paling rendah. Paling rendah 50 gram, saya tambah lagi 100 gram. Jadi 150 gram. Yes. Dan jongkong itu akan disimpan di Ar-Rahnu. Yes. Dan jika kita niaga, kita perlu jaminan. So jaminannya adalah emas kita sendiri. Kan? Baik kita belajar, baik kita bekerja, baik kita pencen, semua perlukan jaminan. So jaminan emas adalah dijamin pasal dia komoditi. Tidak akan terus naik ya. Yes. Baik, terima kasih Cik Amin kerana sudi bersama kami untuk menerangkan mengenai emas sebagai satu pelaburan alternatif, dan semoga dengan penerangan yang diberikan oleh Cik Amin ini boleh membuka minda kepada mereka yang menonton untuk melabur di dalam walau sekecil mana pun. Kata orang simpan sikit-sikit lama-lama akan jadi bukit ya, dan akan memberikan keuntungan kepada penyimpan itu juga. Terima kasih Cik Amin sudi bersama kami. Sedara, dengan bual bis itu sebentar tadi, sekian dahulu Bis Malaysia untuk hari ini. Saya Hazlin Abdul Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia.